Dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak ajar kamu prinsip penjeli ya. Jadi kita tengok kat sini, rajah 2.43 menunjukkan seorang murid yang cuba mengangkat sehelai kertas yang dilipat dengan meniup udara di bawah kertas itu. Apabila murid itu meniup dengan kuat pada ruang udara di bawah kertas itu kelihatan tertekan rapat pada permukaan meja. Pematah tersebut disebabkan oleh kewujudan perbezaan tekanan hasil dari perbezaan hal laju udara. Jadi kita tengok kat sini, mula-mula kertas ni tegak. Lepas tu bila dia tiup kat sini dengan laju yang tinggi lah. So dia tiup dengan laju. So jadi hal laju kat sini tinggi, kat atas ni lagi tinggi. Kemudian bawah ni tak ada angin kan. So tak ada angin maksudnya hal laju adalah rendah. So jadi apabila hal laju sangat tinggi di sini, wujudnya dua perbezaan tekanan. Dekat kawasan yang laju ni, tekanan yang tinggi berlaku. So jadi kat bawah ni tekanan rendah berlaku. So jadi tekanan tinggi akan tolak bahagian tekanan yang lebih rendah. So jadi nanti cikgu akan cerita lebih detail. Itu secara ringkas je lah. So jadi kalau kamu tengok video kesan tiupan udara ni, boleh scan QR ni lah. Bukan scan QR my code tu lah. Scan my sejahtera tu tak ada apa-apa. So jadi kita tengok kat sini. Ni aktiviti lah. Aktiviti untuk menjana idea tentang tekanan rendah dan tekanan tinggi. Menjana bahawa berdalih yang tinggi mewujudkan kawasan tekanan yang rendah. So jadi laju tinggi. So arahan dia adalah pegang sehelai kertas A4. Pegang macam ni. Dengan kedua belah tangan anda dan tiup bahagian atas kertas itu seperti tunjukkan dalam gambar rajah foto 2.9. Perhatikan pergerakan kertas itu. So jadi nanti kamu cuba buatlah di rumah. Tiup laju-laju kat atas ni. So kita akan dapati kertas ni akan naik ke atas. So bila dia tekanan di sini laju, hal laju tinggi, tekanan adalah rendah. So jadi dia akan menolak kertas ni ke atas. Kalau kita berbalik kepada yang ini, kita silap dia sebenarnya bukan tiup atas ni, dia tiup bawah ni. So dia tiup bawah ni. So bila dia tiup bawah ni, tekanan dia adalah rendah. So tekanan atas ni adalah tinggi. So jadi dia akan menekan kertas tu ke bawah. So jadi tadi info yang cikgu cakap dia tersilap sebab cikgu ingat dia tiup di atas. Tapi nanti cikgu akan cerita lebih detail. So jadi kita tengok yang ni. Bandingkan hal laju di bahagian atas dan bahagian di bawah kertas. So jadi hal laju yang tinggi berada di atas, hal laju yang rendah ni kat bawah. Kita ada angin kan. So kemudian pergerakan dia akan, kertas ni akan naik ke atas lah. Kemudian kita tengok belon. Gantungkan dua biji belon berisi udara berhampiran antara satu sama lain seperti yang ditunjukkan pada gambar rajah foto 2.10. So dari dua belon, kemudian dia tiup laju-laju kat tengah ni. So jadi dia tiup laju-laju kat sini. So hal laju sini adalah tinggi. So bila hal laju tinggi, tekanan adalah rendah. So jadi kat tepi ni hal laju rendah. Hal laju rendah. So jadi kita tulis sikit lah. Kat sini. Dekat sini. Dekat sini hal laju adalah tinggi dan tekanan adalah rendah. Kawasan sini hal laju rendah, tekanan tinggi. Sini pun sama, hal laju rendah, tekanan tinggi. So jadi bila sini rendah, tinggi, so dia akan menekan tekanan tinggi akan menekan belon tu ke tepi, ke kiri, yang ke kanan. So dia akan rapat. Dia akan touch antara satu sama lain. Lepas tu Ini contoh
contoh yang lain lah. Ni yang dekat pipe. Okay, so jadi kat sini dia kata bandingkan. Okay, ni tadi saya dah cerita dah. Okay, ni sekarang tube venturi Okay, sediakan tube venturi seperti tunjuk dalam belajar 2.44. Okay, kemudian dia kata buka bilik air dan biarkan air mengalir masuk ke dalam tube venturi sehingga paras air di dalam tube mendekat A, B dan C mencapai ketinggian kira-kira setengah daripada ketinggian tube itu. Okay, so jadi dia boleh buka lagi. So jadi dia punya aras bersama. So bila dia buka, so apa yang berlaku? Okay, buka klip supaya air mengalir keluar ke siki. Laraskan bilik air dan klip untuk mengawal aliran air sehingga aras air di dalam ketiga-tiga tube menjadi stabil. Perhatikan turus air di dalam ketiga-tiga tube. Okay, apakah hubungan ketinggian turus air di dalam ketiga tube dengan tekanan air? Okay, so jadi kalau kita tengok sini, so bila dia buka macam ni, okay, dia dah buka. Okay, so dah buka. So jadi kat sini laju adalah rendah. So bila laju rendah, tekanan akan jadi tinggi. So bila tekanan jadi tinggi, dia akan tekan air itu ke bawah. Okay, air itu akan turun ke bawah lah. Okay, kemudian sini laju adalah tinggi. So laju tinggi, tekanan akan jadi rendah. So jadi air ni akan naik ke atas. Okay, so ni sama lah sini. Okay, lepas tu dia masuk sini balik, laju jadi tinggi. Laju rendah. Sebab jadi kawasan tempat ni sempit ni, jadi laju lah. So kat sini akan jadi rendah, tekanan akan jadi tinggi. So jadi air tu dah akan turun lebih kurang macam ni balik lah. Okey. So jadi kat B ni tinggi, yang ni rendah-rendah. Okay, sebabkan inilah perbezaan laju yang berbeza-beza. So ini yang tadi yang cikgu cerita tadi lah. Okay, perhatikan aktiviti 2.13 disebabkan oleh laju benda D terhadap tekanan dalam benda D. Okay, pengaliran udara dengan laju yang tinggi memastikan satu kawasan bertekanan rendah berbanding dengan tekanan di sekeliling. Inilah. Okay, laju kat sini adalah tinggi. Okay, kalau kita tiup, laju sini adalah tinggi dan menyebabkan tekanan menjadi rendah. Okay, kemudian perbezaan tekanan menghasilkan satu daya yang bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Kesan daripada tindakan tersebut boleh dilihat melalui pergerakan kertas dan belon seperti yang ditunjukkan dalam darjah 2.5 dan 2.46. Okay, so kawasan atas ni laju rendah, laju tinggi. So V lebih rendah, tekanan lebih rendah. So kat sini angin je tak laju. So laju adalah rendah dan tekanan tinggi. So bila tekanan bawah sini tekanan tinggi. Okay, kat bawah ni tekanan tinggi. Kat atas tekanan adalah rendah. So jadi bila tekanan akan tolak daripada kawasan tinggi ke tolak ke kawasan atas. So sama yang juga kat sini. Sini laju tinggi, tekanan rendah. So kawasan sini pula laju rendah, tekanan tinggi. Tekanan yelah betul lah. Sini sama, laju rendah, tekanan tinggi. So dia akan menyebabkan belon ni akan rapat lah, akan menolak belon tersebut. Okey, lepas tu okey, okey, saya tadi yang tadi terjadi tersilap ya. Kita tersilap yang untuk yang ni. Okey, yang ni tersilap. Kita tengok apa dia punya penerangan. Okay, so tekan penerangan dia kat sini. Dia kata dalam tube venturi, dalam tube venturi ketinggian terus air di A, B dan C menunjukkan tekanan air di X, Y dan Z seperti ditunjukkan darjah
2.47. Okey, so jadi kat sini dia kata laju air bergantung kepada luas kerata rentas tiup. Okey, semakin kecil luas kerata rentas, semakin tinggi laju air. Dari X ke Y, kemudian laju air bertambah dan tekanan air kurang. Dari Y ke Z, laju air berkurang dan tekanan air bertambah. Okey. So kawasan sini ini luas. Okey, kawasan sini adalah luas, so laju adalah rendah. So bila laju rendah, tekanan adalah tinggi. Okey, so jadi menyebabkan air tu naik ke atas. Meski kawasan sini, kawasan sini laju adalah tinggi, menyebabkan tekanan adalah rendah. So jadi air tu akan turun ke bawah. Sini laju adalah rendah, menyebabkan tekanan adalah tinggi. Tekanan di X adalah lebih tinggi. Okey, tekanan di X adalah lebih tinggi daripada tekanan di Z. Okey, kerana air dapat mengalir dari X ke Z. Oleh itu ketinggian torus air di tiub A lebih besar daripada ketinggian torus air di tiub C. Okey, so jadi apa yang kita boleh simpulkan adalah prinsip benda ni menyatakan bahawa apabila laju bendalur suatu menyatakan bahawa apabila laju pengaliran suatu bendalur bertambah, tekanan dalam bendalur akan berkurang atau sebaliknya. Kalau cerita mudah dia adalah apabila bendalur, senang cerita macam ni, laju tinggi, tekanan adalah rendah. Bila laju rendah, tekanan adalah tinggi. So ini adalah prinsip bendalur. Okey, satu bendalur lah, mesti ada pengaliran laju. Kenapa dia kata bendalur? Bendalur ni tak semestinya air. Dia boleh jadi udara. Okey, tapi dia mesti ada satu pengaliran suatu bendalur. Okey, angin ke, atau contohnya kapal terbang, ada bukannya air, dia adalah udara. Laju yang sangat tinggi lalu atas ni. Okey, kemudian yang bawah ni laju adalah rendah. Okey, so bila laju sini rendah, tekanan, okey, laju sini adalah rendah, laju sini adalah rendah, so tekanan tinggi. Kat sini laju tinggi, tekanan rendah. So jadi menyebabkan ada daya angkat naikkan kapal terbang tersebut. Okey. So nama atas ni, nama dia adalah daya angkat lah. Atas, daya naik ke atas ni nama dia adalah daya angkat. Jadi seretan. Dan yang ke depan ni nama dia adalah daya tujah. Okey. Okey, gambar foto 2.11 menunjukkan sebuah kapal terbang yang sedang berlepas dari kapal terbang. Bagaimanakah daya angkat dihasilkan untuk mengangkat kapal terbang itu dan naik ke udara. Okey. Okey, so seterusnya ni adalah aktiviti lah selain daripada aktiviti tadi. Ini cara yang selain untuk menunjukkan kesan daya angkat. Okay, so jadi kita perhatikan daya angkat corong turas, tiup sifon, kit aerofoil dan kaki retort. Kemudian ada bola pingpong. Okay, so jadi corong turas dengan bola pingpong, sediakan susunan radar seperti ditiupkan dalam Raja 2.48. Letakkan sebiji bola pingpong ke dalam corong turas yang ditelangkupkan. Kemudian pegang corong turas itu dan tiup udara dengan kuat melalui tiup silikon yang disambungkan kepada corong turas. Okay, perhatikan pergerakan yang berlaku kepada bola pingpong. So kita letak bola pingpong dan tiup udara masuk dalam ni. So jadi pembincangan kena pasti kawasan mempunyai aliran udara yang tinggi. Apakah yang berlaku kepada bola pingpong itu, dan jelaskan. So jadi apabila udara tiup kat sini, kat sini, kawasan sini adalah laju dia adalah tinggi.
So bila tekanan laju tinggi, sini adalah tekanan sini adalah rendah. Okay, kat bawah ni laju adalah rendah dan menyebabkan tekanan adalah tinggi. So yang ni pun sama. Okay, kawasan sini sama juga di kawasan sini. So, jadi menyebabkan bola ni akan naik ke atas. Okay, lepas tu kita tengok kit aerofoil. Okay, kit aerofoil ni pun cikgu tak pernah nampak. Okay, ni first time cikgu ada kit aerofoil punya. Okay, so jadi tak apa, kalau nak tengok lebih detail, boleh tengok dekat QR code ni lah. Okay, so jadi dia kata sediakan susunan radas bagi kit aerofoil seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 2.12. So dia ni terowong angin, so dia akan tiup. So ni aerofoil. Okay, hidupkan pengembus udara supaya udara ditiup melalui aerofoil itu. Perhatikan pergerakan yang berlaku kepada aerofoil. Kemudian matikan pengembus udara. Perhatikan pergerakan aerofoil. Okay, perbincangan apakah yang berlaku aerofoil semasa udara ditiup? Apakah daya paduan yang bertindak ke atas aerofoil itu? Bandingkan tekanan udara yang mengalir di atas dengan tekanan udara yang mengalir di bawah aerofoil. Kena pasti kawasan pengaliran udara laju tinggi dan rendah. Ni tadi cikgu dah cerita kat sini tadi. Okey. So, jadi kamu boleh boleh cuba jawablah soalan ni. Ini dia punya sebenarnya jawapan tu dia dah ada dekat sini. Okey. Okay, sebenarnya jawapan dekat sini dah ada kat sini lah. Okey, tak apa, cikgu cerita lagi sekali. Okey, kesan daya angkat ke atas bola pingpong. Okey, daya angkat terhasil dari perbezaan tekanan yang disebabkan oleh pengaliran udara dengan laju yang berbeza. Udara yang mengalir dengan laju yang tinggi pada bahagian atas bola seperti yang tunjukkan 2.49. Okey, so kat sini laju tinggi. Okey, laju sini adalah tinggi. Okey, menghasilkan satu perbezaan tekanan udara yang rendah. Perbezaan antara tekanan tinggi di bawah dengan tekanan rendah di bawah bahagian atas bola pingpong menghasilkan satu daya paduan ke atas. Daya paduan ini ialah daya angkat yang mengangkat bola pingpong itu. Okey, so yang tadi cikgu cerita tadi lah. Okey. Okey, so yang ni cikgu akan cerita lebih detail sikit. Okey, penghasilan daya angkat oleh aerofoil. Okey, semua cikgu nak cerita lebih detail. Cikgu baca dulu yang ni. Okey, bentuk aerofoil. Okey, namanya aerofoil. Aerofoil. Kalau kamu tengok kapal terbang, dia tak semestinya kat kapal terbang. Okey, dia ada dekat kereta pun ada. Kereta, apa lagi? Kapal selam. Okey, so jadi kita tengok apa dia punya penerangan. Aerofoil pada saiz kapal menyebabkan udara mengalir pada kelajuan yang berbeza melalui bahagian atas dan bahagian bawah. Okay, menurut prinsip Bernoulli, laju udara yang tinggi di bahagian atas menunjukkan satu kawasan yang rendah. Ini yang tadi cikgu cakap lah. V tinggi, tekanan akan yang rendah. Manakala laju yang rendah di bahagian bawah menghasilkan kawasan yang bertekanan tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan satu daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang seperti yang tunjukkan dalam darjah 2.50. Okey, so jadi kawasan sini, tengok sini, di udara. So bentuk ni, ini kawasan sini menyebabkan laju sini adalah tinggi. Okey, kawasan sini laju udara adalah tinggi. So bila tekanan tinggi, tekanan akan jadi rendah. Sini udara tekanan adalah rendah dan tekanan adalah tinggi. So jadi wujudnya dua perbezaan tekanan, so menyebabkan ada daya angkat berlaku yang ni. Okay, so dia akan naik ke atas. So lama-lama dia akan jadi macam ni. So dia akan terbang lah. Okay. Kemudian jumlah daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang juga dipengaruhi oleh sudut serang seperti yang ditunjukkan dalam Raja Rumah di. Okay, ni ada sudut serang. Okay, apabila aerofoil berada pada sudut serang yang tertentu, aerofoil mengenakan satu daya pada aliran udara. Menurut hukum gerakan Newton ketiga, satu daya tindak balas akan bertindak pada sayap kapal terbang dan menyumbang daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang. Ni bila dia jadi mula dia macam ni. Lepas tu yang tahap ni bila ada sudut serang ni.
Okey, akan menyebabkan satu daya pada aliran udara. Okey, seterusnya kita pergi kepada aplikasi prinsip berdiri dalam kehidupan harian. Prinsip berdiri diaplikasikan secara meluas dalam pelbagai bidang yang merangkumi alat kecil di rumah sehingga kapal terbang komersial yang besar. Contohnya kita tengok ni, ni penuh Bunsen lah. Okey, dan ini adalah kapal terbang. Okey, untuk kapal terbang, untuk kereta, dia bukan bentuk macam kapal terbang, dia terbalik. So jadi sebelum ni kita tengok kalau kapal terbang dia buat bentuk macam ni kan. Okey, tapi untuk kereta dia akan terbalikkan bentuk aerofoil tu, bentuk dia macam ni. Macam ni lebih kurang lah. Sama lah, okey, lebih kurang lah, okey, lebih kurang. Kenapa dia terbalikkan? Supaya daya angkat itu dia tak naik. Kita kapal terbang ni, kita nak kereta ni kan nak suruh kita tepi terbang supaya dia lebih stabil. Dia akan tekan kereta tu ke tanah lah. Okey, so bila terbalik dia akan jadi konsep yang lain. Okey, so kat sini hal laju sini adalah tinggi. So bila hal laju tinggi, tekanan rendah. Kat sini hal laju tinggi, hal laju rendah, tekanan adalah tinggi. So dia akan menekan daya ke bawah. So kereta ni akan lebih stabil dan tidak melayang lah. Okey, lepas tu campuran. Okey, ni contoh sepakan bola lah, melencong ni kan. Okey, ni kapal terbang. Kemarin tadi cikgu dah ceritalah. Okey, so jadi kita pergi kepada latihan. Okey, nyatakan prinsip berdiri. Okey, prinsip berdiri ni ada dekat teks lah. Okey, yang ini. Okey, prinsip berdiri menyatakan bahawa apabila laju pengaliran udara bertambah, tekanan dalam medali akan berkurang atau sebaliknya. Senang cerita, ni akan mengingat ni hal laju tinggi, tapi kamu akan cakap lah hal laju bendali, suatu bendali, hal laju dia, apabila hal laju dia tinggi, tekanan akan jadi rendah. Apabila hal laju tu rendah, tekanan akan jadi tinggi. Okey, so itu adalah prinsip bendali. Okey, kemudian dengan menggunakan kertas A4 terdapat 3 cara menjelaskan prinsip berdiri. Okey, so jadi kalau kertas ni, okey, so kalau kamu yang ni kamu kena lukis lah. Ni kertas contohnya. Okey, kertas. Okey, kita tiup ni muka orang lah kan. So bila kita tiup, ni kamu kena tulis lah ni. Okey, ini situasi. Okey, yang pertama, cerita dia kenapa. Okey, kedua, kenapa. Ketiga, kenapa. Keempat, kenapa. Kalau dia tulis kat sini 4 markah lah. Okey, tapi dia kata 3 cara kan. So jadi 3 cara, 3 markah lah kot. Okey, so 3 je cukup lah. Okey, so jadi mula-mula kat sini bila dia tiup, okey, pertama bila dia tiup mewujudkan satu hal laju yang sangat tinggi. Okey, so bila hal laju tinggi, tekanan adalah rendah. Okey, ni yang pertama. Kemudian di kawasan bawah pula, ni nombor 2 lah. Di kawasan bawah pula hal laju adalah rendah, menyebabkan tekanan adalah tinggi. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga kamu cakap lah, okey, perbezaan dua tekanan yang berbeza di bahagian bawah dan atas menyebabkan satu daya angkat dihasilkan. Okey, sebab bawah ni tinggi, atas ni rendah, so dia akan tolak ke atas. Okey, so menyebabkan kertas tu naik ke atas. Okey, nombor 3, rajah 2.53 menunjukkan keratan rentas sayap sebuah kapal semasa kapal. Okey, itu muncul di kawasan landasan dan mula berlepas dari landasan. Dengan bantuan gambar rajah berlabel, terangkan bagaimana daya angkat dihasilkan semasa kapal terbang itu berlepas. Ni tadi ni sama dengan yang ni tadi cikgu cerita ni tadi.
Okey, lebih kurang samalah. Okey. So nanti kamu olah kamu punya ayat. Okey. Olah kamu punya ayat. So contoh dia macam ni. Okey, kalau lah saya kata saya 4 markah kan. So kamu kena ada 4 point. Okay, so jadi mula-mula sini udara sini adalah nombor 1 kan, nombor 1. Okey, nombor 1. Okey, mula-mula laju sini adalah tinggi. So bila tinggi tekanan adalah rendah. Okey, yang nombor 2 pula, okey, kawasan sini laju adalah rendah. Okey, dan tekanan adalah tinggi. Nombor 2. So jadi apabila ada wujudnya dua perbezaan yang berbeza menyebabkan satu daya angkat terhasil. Okey. Nombor 3. Okey, yang ni kamu cerita pasal yang sudut kritikal. Okey, bila dah berlaku macam ni akan wujudnya satu sudut kritikal. Okey, sudut kritikal yang ni. Bukan sudut kritikal lah, apa tadi? Sudut serang. Sorry. Okey. So jadi kita tengok. Apa ni cakap tadi? Okey, apabila aerofoil berada sudut serang ni. Dia tadi kan dah angkat kan? So dia angkat. So apabila aerofoil berada pada sudut serang yang tertentu, aerofoil mengenakan satu daya pada aliran udara. Okey. Menurut hukum gerakan Newton ketiga, satu daya bertindak pada sayap kapal terbang dan menyumbang daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang. So yang poin nombor 4 tadi. So itu saja daripada cikgu. Okey, sekian, terima kasih.